Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini kita akan tengok pula eksperimen mengenai kesan saiz bahan tindak balas pepejal terhadap kadar tindak balas. Okey, jadi apabila saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang, kadar tindak balas meningkat. Jadi ini yang cikgu masukkan tadi. Saiz yang kecil mempunyai luas permukaan yang besar. Jadi luas permukaan yang besar akan meningkatkan kadar tindak balas. Di eksperimen 4.3 kita akan mengkaji kesan saiz bahan tindak balas pepejal terhadap kadar tindak balas. Jadi tajuk eksperimen 4.3 kesan saiz bahan tindak balas pepejal terhadap kadar tindak balas. Tujuan dia untuk mengkaji kesan saiz bahan tindak balas pepejal terhadap kadar tindak balas. Penyataan masalah, adakah, gunakan bagaimanakah, adakah saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Hipotesis, semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejal, semakin tinggi kadar tindak balas. Pemboleh ubah dimanipulasikan, kita akan menggunakan saiz mama. Bergerak balas, masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas, dimalarkan suhu, jisim mama, kepekatan dan isi padu asid hidroklorik. Okey, bahan dan radas. Yang pertama kita ada cebisan mama hancur bersaiz kecil, ketulan mama bersaiz besar, asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu, kelalang kun 250 cm padu, silinder penyukat 50 cm padu, penyumbat getah dan salur penghantar, bioret, besen, neraca elektronik, kaki retard dengan pengapit dan jam randik. Okey, prosedur. Bioret dan besen diisikan dengan air. Bioret kemudian ditelangkupkan ke dalam besen yang berisi air dan diapitkan secara menegak dengan menggunakan kaki retard. Jadi ini kaedah kita memasang radas dan bahan kita. Okey, yang kedua, aras air dalam bioret diselaraskan. Bacaan awal bioret V0 diperhatikan dan dicatatkan. Yang ketiga, 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu disukat dengan menggunakan silinder penyukat. Asid yang disukat dituangkan ke dalam sebuah kelalang kun yang bersih dan kering. Yang keempat, 2 gram ketulan mama yang bersaiz besar ditimbang dengan menggunakan neraca elektronik. Kemudian 2 gram ketulan mama ini dimasukkan ke dalam kelalang kun tersebut. Kelalang kun ditutup serta-merta menggunakan penyumbat getah dengan salur penghantar. Satu lagi hujung salur penghantar diletakkan dalam bioret seperti rajah 4.16 dan jam randik akan dimulakan. Jadi ini kelalang kun kita isikan dengan ketulan mama dan asid hidroklorik cair, dan ini adalah salur penghantarnya. Jadi ini kita akan gunakan kaedah sesaran. Apabila karbon dioksida dihasilkan, dia akan menyesarkan air yang dalam bioret ini. Jadi air akan turun ke bawah dan bahagian atas, bahagian kosong ini sebenarnya diisi dengan gas karbon dioksida. Jadi bacaan bioret diperhatikan. Apabila 30 cm padu gas telah dikumpul dalam bioret, jam randik akan dihentikan. Bacaan jam randik dicatat dan diperhatikan. Jadi langkah 1 hingga 6 diulang dengan menggunakan ketulan mama yang bersaiz besar dengan cebisan mama yang bersaiz kecil dengan jisim yang sama. Jadi jisim mama akan menjadi pemboleh ubah dimalarkan. Jadi keputusan yang sepatutnya kita dapat untuk saiz mama, ketulan saiz yang bersaiz besar dengan ketulan mama bersaiz kecil, masa diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Untuk yang besar kita mengambil masa 60 saat. Untuk yang kecil kita mengambil masa 60 saat. Jadi ini menunjukkan bahawa kadar tindak balas untuk cebisan mama yang bersaiz kecil
jauh lebih tinggi berbanding dengan kadar tindak balas untuk ketulan mamal yang bersaiz besar. Jadi analisis data, yang pertama, masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh tindak balas yang menggunakan campuran ketulan mamal yang bersaiz besar dan asid hidroklorik adalah 60 saat. Manakala masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh tindak balas yang menggunakan campuran cebisan mamal yang bersaiz kecil dan asid hidroklorik cebisan mamal saiz kecil adalah 20 saat. Okey, yang kedua, kadar tindak balas bagi tindak balas yang menggunakan ketulan mamal yang bersaiz besar dan asid hidroklorik bersamaan dengan isi padu masa yang dikumpulkan dengan masa yang diambil. Jadi 30 bahagi 60 kita akan dapat 0.5 cm padu per saat. Manakala untuk kadar tindak balas bagi tindak balas yang menggunakan cebisan mamal yang bersaiz kecil dan asid hidroklorik, pengiraan dia isi padu gas yang dikumpulkan bahagikan dengan masa. Jadi isi padu gas sama 30 bahagikan dengan masa 20, kita akan dapat nilai 1.5 cm padu per saat. Jadi ini jauh menunjukkan perbezaan yang besar lah dari segi kadar tindak balas untuk cebisan mamal yang bersaiz kecil dengan cebisan mamal yang bersaiz besar. Jadi perbincangan dia, yang pertama A, masa untuk ketulan mamal saiz besar lebih besar daripada masa untuk cebisan mamal saiz kecil. Yang kedua B, kadar tindak balas bagi tindak balas yang menggunakan ketulan mamal yang bersaiz besar dan asid hidroklorik lebih kecil berbanding dengan kadar tindak balas bagi tindak balas yang menggunakan cebisan mamal yang bersaiz kecil. Ini. Jadi saiz bahan tindak balas yang berlainan digunakan dalam tindak balas dalam eksperimen ini. Jadi kesimpulan dia, hipotesis diterima, semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejal, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, selanjutnya kita tengok pula kesan kehadiran mangkin terhadap kadar tindak balas. Apabila mangkin digunakan dalam suatu tindak balas, kadar tindak balas tersebut meningkat. Jadi eksperimen 4.4 akan menunjukkan kesan kehadiran mangkin terhadap kadar tindak balas. Tujuan dia untuk mengkaji kesan kehadiran mangkin terhadap kadar tindak balas. Pernyataan masalah, bagaimanakah kehadiran mangkin mempengaruhi kadar tindak balas. Hipotesis, jika mangkin hadir, maka kadar tindak balas meningkat. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah kehadiran mangkin. Gerak balas, masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas dimanglarkan suhu, isi padu dan kepekatan asid hidroklorik. Okey, jadi untuk bahan dan radas, kita akan gunakan ketulan zinc bersaiz kecil, asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu, larutan kuprum 2 sulfat 0.0 mol per desimeter padu, kelalang kun 250 cm padu, kelalang penyukat 50 cm padu, penyumbat getah dan salur penghantar. Kita gunakan biuret, besin, neraca elektronik, kaki retort dengan pengapit, spatula dan juga jam randik. Jadi ini susunan biuret untuk mengumpul gas. Dan ini kaedah untuk kita sambungkan dengan kelalang kun yang akan kita isikan ketulan zinc dengan asid hidroklorik cair. Okey, jadi prosedur dia, biuret dan besin diisikan dengan air. Biuret itu kemudiannya ditelangkupkan dalam besin yang berisi air dan diapitkan secara menegak dengan menggunakan kaki retort. Yang kedua, aras air dalam biuret diselaraskan. Bacaan awal biuret V0 diperhatikan dan dicatatkan. Yang ketiga, 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu disukat dengan menggunakan silinder penyukat. Asid disukat dituangkan ke dalam sebuah kelalang kun yang bersih dan kering. Yang keempat, 2 gram ketulan zinc yang bersaiz kecil ditimbang dengan menggunakan neraca elektronik. Kemudian 2 gram ketulan zinc ini dimasukkan ke dalam kelalang kun tersebut. Yang kelima, kelalang kun ditutup serta-merta dengan menggunakan penyumbat getah dan salur penghantar. Satu lagi, hujung salur penghantar diletakkan di bawah biuret seperti rajah 4.18. Kemudian jam randik akan dimulakan. Okey, bacaan biuret diperhatikan apabila 30.0 cm padu gas telah dikumpul dalam biuret, jam randik akan dihentikan. Bacaan jam randik akan dicatat.
Dan langkah 1 hingga 6 diulang dengan menggunakan 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol pada cm padu dengan campuran 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol pada cm padu dan 5 cm padu lautan kupron 2 sulfat 0.5 mol pada cm padu. Okey. Okay, keputusan yang pertama, ketulan zinc dan asid hidroklorik cair masa yang diambil untuk mengumpul 30.0 cm padu gas dalam unit saat adalah 75. Okay. Kemudian kita gunakan ketulan zinc, asid hidroklorik cair dan larutan kupron 2 sulfat. Larutan kupron 2 sulfat ini merupakan mangkin untuk tindak balas ini. Okay. Maka kita tengok di sini masa dia ambil untuk mengumpul 30 cm padu gas adalah 40 saat. Jadi jauh berbeza dengan yang tanpa menggunakan mangkin. Jadi analisis data masa dia ambil untuk mengumpul 30 cm padu gas hidrogen yang dihasilkan oleh tindak balas yang menggunakan campuran ketulan zinc dan asid hidroklorik cair T tanpa mangkin adalah 75 saat. Masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas hidrogen dihasilkan oleh tindak balas yang menggunakan campuran ketulan zinc, asid hidroklorik cair larutan kupron 2 sulfat sebagai mangkin. T mangkin adalah 40 saat. Jadi tanpa mangkin, masa untuk tanpa mangkin lebih besar daripada masa untuk mangkin. Okey, yang kedua A, kadar tindak balas bagi tindak balas yang menggunakan zinc dan asid hidroklorik cair tanpa mangkin bersamaan dengan isi padu gas yang dikumpulkan bahagikan dengan masa yang diambil. Jadi 30 itu isi padu gas dibahagikan dengan 75 saat, kita akan dapat 0.4 cm padu per saat. Manakala untuk keadaan yang kedua, kadar tindak balas bagi tindak balas yang menggunakan zinc dan asid hidroklorik cair serta larutan kupron 2 sulfat sebagai mangkin bersamaan dengan isi padu gas yang dikumpul bahagikan dengan masa, itu bersamaan 30 bagi 40 bersamaan dengan 0.75 cm padu per saat. Jadi dari segi perbincangan, A, masa tanpa mangkin lebih besar daripada masa dengan mangkin. Jadi kadar tindak balas bagi tindak balas yang menggunakan zinc dan asid hidroklorik cair tanpa mangkin lebih kecil daripada kadar tindak balas bagi tindak balas yang menggunakan zinc dan asid hidroklorik cair serta larutan kupron 2 sulfat sebagai mangkin. Jadi yang kedua, larutan kupron 2 sulfat yang digunakan dalam tindak balas dalam eksperimen ini berfungsi sebagai mangkin. Jadi kesimpulan, hipotesis diterima, jika mangkin hadir, maka tindak balas akan meningkat. Okey, selanjutnya kita tengok pula kesan tekanan terhadap kadar tindak balas. Yang pertama, satu faktor lagi yang mempengaruhi kadar tindak balas ialah tekanan. Tekanan yang mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas seperti nitrogen, oksigen dan sulfur dioksida. Okey, yang kedua, bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas, kadar tindak balas lazimnya meningkat apabila tekanan meningkat seperti dalam proses industri, proses Haber, proses sentuh yang menggunakan tekanan tinggi untuk meningkatkan kadar tindak balas. Contoh diberikan di sinilah. Ini yang juga melibatkan tekanan. Campuran wap petrol dan udara yang berbentuk gas dimampatkan. Jadi bila dimampatkan, dia menghasilkan tekanan yang tinggi dalam enjin kereta untuk meningkatkan kadar pembakaran campuran tersebut. Contohnya pada Rajah 4.20 inilah. Jadi untuk enjin 4 lejang petrol ini, yang pertama sekali kita ada lejang arohan. Di sini piston akan bergerak ke bawah dan injap masuk akan terbuka untuk membenarkan petrol dan udara yang bercampur masuk ke dalam kebuk pembakaran di sini. Kemudian lejang yang kedua, lejang mampatan. Di sini piston akan bergerak ke atas, jadi menolak campuran petrol dan udara tadi, dimampatkan, dan kemudian berlakulah percikan pada palang pencucuh menyebabkan terbakarnya campuran petrol dan juga udara tadi dan menghasilkan lejang kuasa. Dan keempat, piston bergerak ke atas sekali lagi, dan kali ini injap exhaust terbuka untuk mengeluarkan bahan sampingan pembakaran, gas karbon dioksida, gas monoksida dan sebagainya. Jadi ini membuktikan bahawa pada tekanan yang tinggi,
kadar tindak balasnya adalah lebih tinggilah. Okey, sekarang ni kita tengok pada praktis 4.2 untuk menguji kefahaman dan juga ingatan kamu. Yang pertama, namakan 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas yang menggunakan bahan tindak balas yang berbentuk pepejal, cecair dan juga larutan aqueous. Larutan aqueous ni larutan berair lah. Okey, yang kedua, lengkapkan pernyataan yang melibatkan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. A. Semakin blank suhu bahan tindak balas, semakin rendah kadar tindak balas. Yang kedua, semakin tempat kosong kepekatan bahan tindak balas, semakin rendah kadar tindak balas. Yang ketiga, semakin tempat kosong saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Dan yang terakhir, kehadiran blank akan meningkatkan kadar tindak balas. Jadi, cuba kamu jawab soalan ini secara bersendirian untuk menguji kefahaman dan juga ingatan kamu terhadap apa yang telah pun kita belajar setakat inilah. Jadi hingga berjumpa lagi di bahagian seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.